Dan saya duk terbaca tentang anak-anak derhaka. Nah, tuan-tuan cuba tengok. Nombor satu, pastikan kita tak ada sifat anak derhaka ni. Yang kedua, didik anak kita jangan sampai dia ada sifat anak derhaka. Yang pertama, apa sifat anak derhaka ni tuan-tuan? Dia mengatakan kepada ibu dan ayah dia, sifat dia. Dan mengeraskan atau meninggikan suara dia salih alaihi wasallam di hadapan mereka ketika berbicara. Dan dia juga tidak memberikan nafkah kepada ibu bapanya apabila mereka memerlukan. Antara sifat anak derhaka ni tuan-tuan, dia suka bantah, suka keras suara pada ibu dan ayah salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita diuji dengan mak ayah yang dah tua. Waktu mula-mula tak apa tuan, main lama-lama bila duduk dengan kita dah mula hilang sabar. Kita suka angkat tinggi suara kat suara, suka angkat tinggi suara dekat mak ayah kita. Tuan-tuan, macam mana kita tak suka orang angkat suara kat kita, apatah lagi anak kita angkat suara kat kita. Kalau kita tak suka anak kita angkat suara kat kita, apatah lagi mak ayah kita, sama aja keadaan dia, tak suka kita angkat tinggi suara. Bila sampai satu had tuan-tuan, dia dah tua. Bila dia dah tua, dia sangat sensitif. Sangat sensitif. Mak, takkan yang ni pun tak tahu pun. Allah Rabbi tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Sabarlah sementara mak kita duduk ada. Jangan sampai macam tu. Tuan-tuan yang sekalian muslimat. Yang kedua, tidak melayani mereka dan berpaling daripadanya. Lebih derhaka apabila dia sendiri memerintahkan ibu dan ayah dia. Nah, bila sampai satu had, paling. Mak kita kadang nak bercakap kita tuan-tuan, dia nak sembang sat-sat yang kita. Dia bukan nak apa sangat, dia nak sembang sat yang kita. Dia nak perhatian. Dia balik macam anak-anak, macam budak-budak kecil-kecil. Nah, dia bukan nak duit kita sangat. Tuan-tuan tak payah bagi duit banyak-banyak sangat kat dia pun. Dia bukan nak sangat. Dia seronok bila dia dapat duit tu, appreciation. Dia nak tunjuk appreciation. Kita duk rasa apa? Mak saya suka sangat bila saya bagi duit kat dia. Dia bukan nak sangat duit tu, tapi bila kita bagi, dia nak tunjuk penghargaan kata dia dapat duit tu. Sebab tu dia nampak seronok. Walaupun bukan nak pakai sangat, dia bukan nak pergi mana dah, dia duduk di rumah je. Setakat nak beli sayur dan nak beli apa sikit-sikit macam tu, dia tak perlu duit banyak pun, tapi dia nak tunjuk penghargaan yang kita bagi kat dia. Dan kalau kita tak bagi pun dia tak kisah. Yang dia nak ialah dia nak tengok wajah kita. Tu aja. Telefon kadang-kadang baliklah, mak balik Ustaz, mak nak tengok, nak jumpa aja, rindu. Macam kita rindu anak-anak kita tuan-tuan. Kita pergi travel Ustaz, kita balik cari anak kita, kita rindu nak peluk dia, nak pegang dia, nak main-main dengan dia. Bila anak-anak kita besar, anak-anak kita tak mau pegang tangan kita dah. Kita nak peluk dia pun dia macam keras macam tu. Waktu kita cuci dulu, kita peluk dia, peluk kita balik. Dia cium pipi kita, lebih basah-basah pipi kita ni. Lah ni bila dia besar sikit, nak suruh dia cium, malu kat orang. Sedih semak dan. Tapi kita rindu tak? Muslimat rindu tak anak-anak cium kita? Rindu tak kita peluk dia? Macam tu mak kita rindu kat kita. Dia makin tua, dia tahu susahnya nak dapat ciuman anak, susahnya nak dapat pelukan anak yang ikhlas macam mana waktu dia kecil dulu ni. Kalau boleh dia tak mau anak dia besar, dia nak peluk anak dia tu, dia nak anak dia tu duduk peluk dia dengan penuh keikhlasan, penuh kasih sayang macam waktu dia kecil. Tapi dia tahu anak dia besar, dia tak mampu nak dapat yang tu. Paling tidak duduk depan dia tuan-tuan, peluklah dia, peluk dia, ciumlah dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tuan-tuan sembang dengan dia, sembang, duduk sembang, duduk sembang dia, biar dia luah apa perasaan apa dia nak cerita. Dan saya minta selalu ni tuan-tuan, tolong tak di tepi. Bila duduk depan mak ayah kita, tak benda ni kat tepi, tak kat tepi. Yang duduk sibuk dengan yang ni mak kita nak sembang, kita ni mak nak tanya sikit. Dia mak, saya nak jawab ni.